Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang huruful atfi, iaitu huruf ataf. Huruful atfi. Ataf ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan ayat atau menghubungkan kata nama lain. Kalimah yang terletak sebelum huruf ataf dipanggil sebagai ma'tuf alaih, manakala kalimah selepas huruf ataf dipanggil sebagai ma'tuf. Kita lihat contoh ayat di bawah. Muhammadun wa Zaidun minal masjidi. Wa adalah harful atfi, iaitu huruf ataf, manakala Muhammadun adalah ma'tuf alaih kerana kedudukannya terletak sebelum huruf ataf. Manakala Zaidun adalah ma'tuf kerana kedudukannya terletak selepas huruf ataf. Berikut adalah huruf ataf. Pertama, wa. Kedua, fa. Ketiga, summa. Empat, hatta. Lima, au. Enam, am. Tujuh, bal. Lapan, la. Sembilan, lakin. Kita lihat fungsi dan i'rab huruf ataf. Pertama, wa artinya dan. Kita lihat contoh. Yatasaddaqu Ahmadu wa Umaru kulla jum'atin. Artinya, bersedekah Ahmad dan Umar pada setiap hari Jumaat. Fungsi huruf ataf wa ini adalah untuk menghubungkan dua kata yang setara. Dengan erti yang lain, Ahmad dan Umar kedua-duanya bersedekah. Kita lihat huruf ataf yang kedua, iaitu fa. Artinya maka atau kemudian. Fungsinya adalah untuk menunjukkan turutan dan penyusulan. Perkataan kedua berlaku dalam tempoh yang pendek. Kita lihat contoh. Safara Ahmadu fa Umaru. Artinya, bermusafir Ahmad kemudian Umar. Fungsi huruf ataf fa ini adalah menunjukkan turutan berlaku antara perkataan pertama, iaitu Ahmad, dan perkataan kedua, iaitu Umar. Tetapi masa yang diambil untuk perkataan kedua berlaku adalah pendek. Kita lihat huruf ataf yang ketiga, iaitu summa. Artinya kemudian. Fungsinya adalah untuk menunjukkan turutan dan penyusulan. Perkataan kedua berlaku dalam tempoh yang lebih panjang. Kita lihat contoh. Tawalla al-khilafata Abu Bakrin summa Umaru. Artinya, Abu Bakar mengambil alih sebagai khalifah kemudiannya Umar. Fungsi huruf ataf summa ini adalah menunjukkan turutan berlaku antara perkataan pertama, iaitu Abu Bakar, dan perkataan yang kedua, iaitu Umar. Tetapi, masa yang diambil untuk perkataan kedua berlaku adalah lebih panjang berbanding huruf ataf fa yang mengambil masa yang lebih pendek untuk berlaku. Kita lihat i'rab huruf ataf wa, fa dan summa. Kita boleh i'rab seperti biasa, iaitu adanya mauqi', hukum dan alamat. Mauqi'nya adalah harfu atfin dan huruf ataf hukumnya adalah mabni, iaitu tidak boleh berubah baris akhirnya, dan alamatnya adalah alal fathi kerana huruf ataf wa, fa dan summa baris akhirnya adalah berbaris fathah, maka akan menjadi harfu atfin mabni alal fathi. Kita lihat huruf ataf yang keempat, iaitu hatta. Artinya sehingga. Fungsinya adalah untuk penentuan tujuan. Kita lihat contoh. Akaltu samakah hatta ra'saha. Artinya, saya makan ikan sehingga kepalanya. Kita lihat huruf ataf yang kelima, iaitu au. Artinya atau. Fungsinya adalah untuk menunjukkan pilihan. Kita lihat contoh. Tasaddaq bimalin au ta'amin. Artinya, bersedekahlah dengan harta atau makanan. Fungsi huruf ataf au ini adalah untuk menunjukkan pilihan sama ada malin, iaitu harta, ataupun ta'amin, iaitu makanan. Kita lihat huruf ataf yang keenam, iaitu am. Artinya atau. Bezanya dengan huruf ataf au, am, fungsinya adalah untuk menunjukkan penentuan sesuatu daripada seseorang. Dan huruf am ini terletak selepas huruf hamzah istifham. Kita lihat contoh. Adarasta al-fiqha am nahwa. Artinya, adakah kamu belajar fiqh atau nahu? Ini adalah huruf hamzah istifham yang membawa makna adakah. Dan fungsi huruf ataf am ini adalah untuk menunjukkan penentuan sesuatu daripada seseorang.
Kita lihat huruf ataf yang ketujuh iaitu bal, artinya bahkan. Fungsinya adalah untuk melebihkan sesuatu. Kita lihat contoh, Ja'a at-talibu bal mudarrisu, artinya telah datang pelajar itu bahkan guru. Kita lihat huruf ataf yang ke-8 iaitu la. La ini adalah la nafi yang membawa makna tidak. Fungsinya adalah untuk menafikan kesetaraan hukum pada maktuf. Kita lihat contoh, Ja'a Khalidun la Aliyun, artinya telah datang Khalid, tidak Ali. Fungsi huruf ataf la ini adalah untuk menafikan maktuf Ali. Kita lihat huruf ataf yang ke-9 iaitu lakin, artinya tetapi. Fungsinya adalah untuk pengkhususan. Kita lihat contoh, Ma ja'a at-tullabu lakin Hasanun, artinya tidak datang pelajar-pelajar tetapi Hasan telah datang. Untuk i'rab akan menjadi harfu atfin mabni ala sukun. Alamatnya adalah sukun kerana huruf akhir huruf ataf hatta, au, am, bal, la dan lakin adalah berbaris sukun. Kita lihat i'rab ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih iaitu kalimah yang terletak sebelum huruf ataf tidak mempunyai hukum i'rab yang khusus, tetapi ia bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. Manakala ma'tuf iaitu kalimah selepas huruf ataf sentiasa mengikut i'rab ma'tuf alaih. Kita lihat contoh ayat dan i'rabnya. At-talibu wat-talibatu fil fasli. At-talibu mauqi'nya adalah mubtada dan hukum mubtada adalah marfu' dan alamatnya adalah dhammah kerana huruf akhirnya berbaris dhammah, dan at-talibu adalah mufrad, dan pada masa yang sama at-talibu juga adalah ma'tuf alaih kerana kedudukannya terletak sebelum huruf ataf wa. Maka apabila digabungkan, at-talibu i'rabnya mubtada marfu' bid-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu mufrad wa huwa ma'tuf alaih. Kita lihat wa, mauqi'nya adalah harfu atfin iaitu huruf ataf, dan huruf ataf hukumnya adalah mabni iaitu tidak boleh berubah baris akhirnya, dan alamatnya adalah fathi kerana huruf akhirnya berbaris fathah. Maka apabila digabungkan, wa i'rabnya harfu atfin mabni alal fathi. Kita lihat at-talibatu, mauqi'nya adalah ma'tuf kerana kedudukannya terletak selepas huruf ataf wa, dan ma'tuf hukumnya menjadi marfu' kerana ma'tuf sentiasa mengikut i'rab ma'tuf alaih. Oleh disebabkan hukum i'rab ma'tuf alaih adalah marfu', maka ma'tuf juga menjadi marfu', dan alamatnya adalah dhammah kerana huruf akhirnya berbaris dhammah, dan at-talibatu adalah mufrad. Maka apabila digabungkan, at-talibatu i'rabnya ma'tuf marfu' bid-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu mufrad. Kita lihat fil fasli, mauqi'nya adalah khabar. Jika ada mubtada, mesti ada khabar, dan jenis khabarnya adalah syibhu jumlah kerana adanya huruf jar dan disusuli dengan isim selepasnya. Dan seperti yang kita maklum, khabar hukumnya adalah marfu', maka akan menjadi fi mahalli raf'in, artinya duduk di tempat marfu'. Maka fil fasli i'rabnya syibhu jumlah fi mahalli raf'in khabar. Kesimpulannya, pertama, ataf ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan ayat atau kata nama lain. Kedua, kalimah yang terletak sebelum huruf ataf dipanggil sebagai ma'tuf alaih, manakala kalimah selepas huruf ataf dipanggil sebagai ma'tuf. Yang keempat, i'rab ma'tuf alaih bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat, manakala ma'tuf mengikut i'rab ma'tuf alaih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.